Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar SMTPJ yang mengambil subjek pengajian keusahawanan. Okey, apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan modul yang pertama lagi iaitu pemilikan perniagaan. Okey, kita teruskan pemilikan perniagaan. Pada minggu lepas, awak telah belajar tentang dua pemilikan, iaitu yang pertama, pemilikan iaitu milikan tunggal. Okey, milikan tunggal. Yang kedua adalah perkongsian. Itu apa yang awak telah belajar pada sesi PDPC yang lepas. Okey, pada hari ini kita akan teruskan dengan pemilikan perniagaan yang ketiga, iaitu syarikat berhad menurut Syekh. Syarikat berhad menurut Syekh. Apa yang kita akan belajar adalah macam mana kita nak menghuraikan jenis pemilikan, iaitu jenis pemilikan tadi syarikat berhad menurut Syekh. So kita nak tengok dari aspek apa? Dari aspek ciri, kelebihan dan kekurangan. So tiga ini kita akan tengok pada hari ini. Okay. Syarikat berhad menurut Syekh. Okey, syarikat berhad menurut Syekh ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2016 dan didaftarkan melalui pendaftar syarikat. Okey, kalau dah nama syarikat ataupun perniagaan, mestilah dia menjalankan aktiviti perniagaan. Okey, dia juga memiliki atau menjual harta dan meminjam wang. Okey, itu adalah aktiviti dia. Okey, sekarang ni kita nak tahu jenis syarikat berhad menurut Syekh ini terdapat dua, iaitu yang pertama syarikat persendirian dan yang kedua adalah syarikat awam. Okey, apa bezanya syarikat persendirian dan juga syarikat awam? Macam mana kita nak tahu perbezaan dia? Okey, kat sini cikgu hanya bagi contoh bila awak contoh untuk macam contoh yang cikgu bagi situasi awak keluar pergi bandar. Okey, keluar pergi bandar dan awak ternampak ada signboard, maksudnya dekat perniagaan biasanya dekat atas dia tu di perniagaan dia mesti tertera nama perniagaan. Contoh nama perniagaan kan. So macam mana kita nak bezakan sama ada dia adalah syarikat persendirian ataupun syarikat awam tanpa kita membaca butir-butir syarikat. Maksudnya lah kita lalu je kan. Maksudnya kita just melalui jalan tersebut dan melalui syarikat tersebut. Kita tidak baca pun dia punya maklumat. Tapi kita nak tahu macam mana bila kita tengok sahaja nama perniagaan, kita dah boleh bezakan sama ada dia persendirian ataupun awam. Okey, macam mana kita nak bezakan? Kalau nama syarikat diakhiri dengan perkataan, okey, nama syarikat dan dekat belakang dia ni ada terteranya perkataan, okey, ada terteranya perkataan sendirian berhad. Okey, kalau ada terteranya perkataan sendirian berhad ataupun dalam singkatannya sdn.bhd. Okey, kalau terdapatnya perkataan ini, itu adalah syarikat tersebut adalah syarikat persendirian. Okey, jelas ya? Kalau dekat belakang dia tu tanpa membaca apa-apa maklumat butiran tentang syarikat, cikgu cakap situasi yang kita melihat, kita tak membaca, maksudnya tidak membaca secara detail. Okey, yang seterusnya syarikat awam. Okey, syarikat awam. Awak tengok kat sini, kalau syarikat awam, okey, tadi cikgu cakap bila awak tengok dekat nama perniagaan, okey, bila diakhiri dekat belakang dia tu ada terteranya perkataan berhad. Ingat, yang tadi sendirian berhad, ini adalah berhad sahaja. So, berhad ataupun singkatan dia kita boleh tengok BHD dot. Kalau dia ada perkataan tersebut, itu adalah syarikat awam. Okey, jelas ya dekat sini macam mana kita nak bandingkan antara syarikat persendirian dan juga syarikat awam. Sekarang ni kita tengok contoh dia. Jadi cikgu just terangkan dari segi perbezaan macam mana kan. So sekarang cikgu akan tunjukkan contoh. Okey, contoh syarikat persendirian dan juga syarikat awam. Okey, bila awak boleh nampak kat sini, mesti ni famous dah ni. Semua orang apa ni, cikgu tahu ramai yang tahu apa itu syabas kan. Pernah dengar kan perkataan syabas ni? Okey, syabas adalah merupakan syarikat bekalan air Selangor. Okey, macam mana kita nak bandingkan dia adalah syarikat awam ataupun syarikat persendirian? Cuba awak tengok dekat sini.
Kan tadi cikgu dah cakap, awak tak membaca pun butir-butir syarikat, tapi awak dah tahu ini adalah syarikat bersendirian. Kerana apa? Kerana terdapatnya perkataan ini. SDN.BHD itu adalah singkatan bagi sendirian berhad. Tengok dekat belakang dia, depan ni, syarikat bekalan air Selangor sendirian berhad. Okey, jelas bagi syarikat persendirian. Kita tengok pula contoh untuk syarikat awam. Okey, kat sini cikgu ambil contoh Kulim Malaysia Berhad. Kulim Malaysia Berhad. Okey, macam mana kita nak tahu dia adalah syarikat awam? Okey, sedangkan kita tak baca pun detail-detail perniagaan, tak baca pun tentang butiran-butiran perniagaan dia. Tapi kita dah boleh tahu itu adalah syarikat awam kerana adanya perkataan ini. Di belakang ada perkataan berhad ataupun kita boleh buat singkatan dia BHD. Macam tu, BHD. So kalau kita akan buat perkataan ini sama ada dalam bentuk singkatan ataupun dalam bentuk perkataan, itu adalah menunjukkan bila dekat belakang dia ada perkataan berhad, dia adalah syarikat awam. Jelas bagi syarikat awam dan juga syarikat bersendirian. Seterusnya kita akan tengok pula dari segi ciri-ciri syarikat berhad menurut Share. Okey, kat sini kita tengok ada dua tadi kan, syarikat bersendirian dan juga syarikat awam. Kita tengok dari ciri yang pertama iaitu pemilikan. Maksudnya pemilik. Pemilik, okey, bagi syarikat bersendiriannya, pemilik terdiri daripada seorang hingga 50 orang pemegang share. Maksudnya 1 sehingga 50 pemilik sahaja. Dia tak boleh lebih. Contoh 51 tak boleh. Itu bukan dalam kategori syarikat bersendirian. Dia akan masuk, dia akan masuk bila lebih, dia akan masuk ke dalam syarikat awam. Maksudnya dia tak jadilah syarikat persendirian. Dia akan terus kepada syarikat, dia akan dilabel ataupun didaftarkan di bawah syarikat awam. Sebab apa? Sebab syarikat awam ini pemilik dia terdiri daripada seorang dan tiada had maksimum. Seorang sehingga tiada had maksimum. Tiada had maksimum. Tak ada had. Tiada had. Maksudnya tak kisah berapa, 1 sehingga 100, 1 sehingga 200. Itu menunjukkan dia tiada had maksimum. Okey, yang seterusnya dari segi modal. Okey, kita tengok dari segi modal. Modal untuk syarikat persendirian ini disumbangkan melalui penjualan share. Kepada siapa? Kepada orang persendirian. Kepada orang persendirian. Jadinya pemegang share tidak bebas membeli dan juga menjual share. Dia tidak bebas. Ingat dekat sini tidak bebas membeli dan menjual share. Dia sebaliknya bagi syarikat awam. Kalau syarikat awam ni dia modal ini disumbangkan melalui penjualan share kepada orang awam. Beza tadi, ini orang persendirian, ini adalah orang awam. Okey, pemegang share bebas menjual dan membeli share di Bursa Malaysia ataupun bursa saham. Nanti cikgu terangkan macam mana. Okey, teruskan lagi dengan cukai. Cukai untuk syarikat persendirian maupun syarikat awam sama sahaja. Dia dikenakan terhadap ataupun dikenakan kepada cukai pendapatan syarikat. Kedua-duanya adalah cukai pendapatan syarikat. Okey, yang seterusnya ciri pendaftaran dari segi item pendaftaran macam mana? Okey, untuk syarikat persendirian dan syarikat awam sama didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Dia daftarkan di bawah ataupun didaftarkan dengan SSM iaitu Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, dari segi perundangan, kita tengok perundangan. Kedua-duanya adalah sama, dia akan didaftarkan ataupun tertakluk di bawah Akta Syarikat 2016. Di bawah Akta Syarikat 2016. Seterusnya item prosedur. Okey, macam mana prosedur ni? Kalau kita nak senang, prosedur adalah proses lah.
Okey, proses penubuhan maksudnya langkah-langkah ataupun tata cara dia. Okey, proses penubuhan yang rumit. Kedua-duanya adalah rumit. Kerana apa? Kerana dia melibatkan pelbagai borang dan peraturan. Kenapa banyak pula borang? Sebab apa tadi kan? Ahli dia pun dah ramai. So, seorang ahli perlu isi borang berapa? Maksudnya untuk mengesahkan pemilikan dia. Kalau contoh milikan tunggal, tak apalah seorang sahaja. So, hanya perlu ada satu borang dalam pemilikan. Yang ini terdapat 50. Kalau untuk syarikat persendirian 50. Tak apalah juga, tapi dan walaupun 50 tapi rumit lah juga sebab dia banyak kan. Okey. Kalau untuk syarikat awam pun sama. Lagilah sebab dia pemilikan dia tiada had. Okey. So akan menyebabkan prosedur atau proses penubuhan dia menjadi semakin rumit. Seterusnya pengurusan. Pengurusan dia beza kat sini dari segi syarikat persendirian. Okey, syarikat persendirian pemegang share yang memiliki 51%. Ingat kalau dia ada 51% atau lebih daripada jumlah share berhak, maksudnya jumlah share berhak yang ditetapkan oleh syarikat tersebut, dia akan berhak untuk menguruskan syarikat berkenaan. Kalau dia ada 51% ke atas, dia berhak untuk menguruskan syarikat tersebut. Okey, berbeza pula untuk syarikat awam. Kalau syarikat awam, pengurusan ni ditentukan oleh ahli lembaga pengarah. Okey, dia lembaga pengarah ni maksudnya segala urusan akan diuruskan oleh ahli lembaga pengarah. Siapa yang lantik ahli lembaga pengarah? Ahli lembaga pengarah dilantik oleh pemilik semasa bila? Semasa mesyuarat agung tahunan. So, pemilik akan melantik ahli lembaga pengarah untuk menguruskan perniagaan. Okey, yang seterusnya jangka hayat. Okey, jangka hayat. Jangka hayat perniagaan berterusan sama kedua-duanya. Walaupun salah seorang dia tu ada meninggal ataupun tidak siuman ataupun muflis. Kalau salah seorang pemegang share dia tu mengalami tadilah yang kematian ketidaksiuman ataupun kemuflisan, perniagaan dia masih boleh diteruskan. Kerana apa? Pemegang share dia ramai. Yang ini 1 sehingga 50. So, kalau contoh dia satu je yang meninggal. So, masih lagi tinggal 49 orang. So, 49 orang ini masih lagi boleh meneruskan perniagaan. Sama juga bagi kes syarikat awam. Ini lagilah dia punya pemilikan ramai, 1 sehingga tiada had. So kalau just seorang, kalau hanyalah seorang yang meninggal ataupun muflis ataupun tidak siuman masuk ward hospital ni kan, bahagia kan, kita tak tahu sebab stres sangat. Okay, contoh dia masuk dalam ward hospital bahagia. So seorang sahaja, itu hanya seorang, tapi baki ataupun balance pemegang share yang lain boleh lagi meneruskan perniagaan. Okey, teruskan lagi dengan laporan kewangan. Laporan kewangan. Okey, untuk syarikat persendirian, laporan kewangan tidak perlu didedahkan kepada orang awam. Dia tidak perlu didedahkan. Dia buat hanya untuk rujukan dalaman sahaja. Maksudnya rujukan pemegang share dia, pekerja dia sahaja. Tidak tak perlu kepada orang awam ataupun orang luar. Okey, kalau berbeza pula bagi syarikat awam. Syarikat awam tadi kan dia boleh menjual kepada orang awam. So, mesti dia kena laporan kewangan dia tu perlu didedahkan. Dia kena dedahkan kepada orang awam supaya orang awam tahu kedudukan syarikat dia sama ada untung ataupun rugi. Maksudnya nak tahu prestasi syarikat dia macam mana. Okey, yang seterusnya untung rugi. Untung rugi. Okey, untung rugi untuk syarikat persendirian dan juga syarikat awam sama sahaja, untung rugi. Maksudnya pemegang share akan menerima dividen. Kedua-duanya akan menerima dividen. Tetapi okey, apa itu dividen? Dividen ni macam katakan keuntungan lah daripada modal yang dirabuhkan kan. So dia akan dapat dividen. Tapi dia tak panggil keuntungan kat sini, dia panggil dividen. Okey, dividen ini jikanya dia hanya akan dapat sekiranya syarikat tersebut memperoleh keuntungan. Kalau dia dapat keuntungan, syarikat dapat keuntungan, barulah pemegang share akan dapat dividen. Kalaulah contohlah syarikat dia tu pada bulan itu merudum, tak tahu kenapa disebabkan. Okey, kan sekarang ni contoh sebabkan COVID.
Disebabkan kes COVID ni ramai yang perniagaan-perniagaan yang mengalami kerugian sebab tak ada pembeli ataupun adalah masalah-masalah yang tak boleh bekerja ataupun dibuang kerja. So itu menyebabkan syarikat tersebut mengalami kerugian disebabkan oleh kes-kes sekarang yang berlaku sekarang. Yang paling dekat dengan kita sekarang ni kes COVID lah. So tak ada orang yang nak membeli barang yang dijual oleh perniagaan tersebut. Tak ada orang yang nak menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat tersebut. Jadinya akan menyebabkan perniagaan tersebut menjadi rugi. Maksudnya dia rugi. So rugi, maka pemegang share tidak akan mendapat ataupun tidak akan menerima dividen. Jelas kat situ. Teruskan lagi dengan kelebihan syarikat persendirian. Okey, kita tengok dari segi kelebihan. Okey, yang pertama, liability yang terhad. Apa yang dikatakan liability yang terhad? Okey, kelebihan dia liability yang terhad. Kalau kita baca tu, kalau kat sini pemegang share, maksudnya pemegang share syarikat awam ni dia menanggung liability yang terhad dari segi apa? Contoh dia, syarikat tu muflis. Maksudnya bankrupt ataupun muflis lah. Kalau sekarang kan bankrupt kan. So sama lah muflis. Jika perniagaan itu muflis, maka pemegang share hanya akan menanggung kerugian berdasarkan modal yang dilaburkan sahaja. Modal yang dilaburkan sahaja. Contoh dia kat sini. Cikgu bagi pada dia mula-mula nak membuka perniagaan tersebut, dia ada laburkan 100,000. So dia laburkan satu pemegang share ni laburkan 100,000. So nak dijadikan cerita, tiba-tiba perniagaan tu muflis. Muflis. Macam mana? Dia nak menanggung kesemua ke yang jumlah yang muflis ataupun hanya setakat modal yang dilaburkan? Jawapan dia, kalau untuk kelebihan dia, kita hanya menanggung setakat modal yang dilaburkan 100,000 sahaja. Tak perlu lebih, tak perlu nak tanggung seluruh harta kita. Contoh, kalau macam dalam kalau dekat sini hanya 100,000. So 100,000 je lah. Kalau 10,000 laburkan. So 10,000 je lah. Tak perlu melibatkan kesemua harta yang kita miliki. Okey. Yang seterusnya, jangka hayat perniagaan berterusan. Apa yang dikatakan jangka hayat perniagaan berterusan? Kenapa dikatakan kelebihan? Sebab apa? Kalau ini contoh dia, salah seorang, tadi cikgu dah cakap kan, salah seorang dia meninggal dunia. Okey, contoh dia meninggal dunia ke, menarik diri ke. So, menarik diri, walaupun ada yang meninggal dunia, menarik diri, tetapi mereka ataupun perniagaan tersebut masih lagi boleh meneruskan. Sebab apa? Kan dalam ni ahli dia 1 sehingga 50. So kalau 1 sehingga 50, kalau seorang saja, contoh dalam tu nak tahulah dikatakan ramai pula yang meninggal. Okey, jadinya contoh 3 orang. Okey, disebabkan kes COVID sekarang ni. Kes COVID sekarang ni ramai dijangkiti positif dan meninggal dunia. Contohnya dalam perniagaan tersebut 3 orang yang terkesan. Maksudnya 3 orang yang meninggal dunia. Macam mana? So baki lagi, contoh dalam perniagaan tu terdapat 40 orang. So kalau 40 orang masih lagi ada 37 orang pemilik share. So adakah perniagaan dia akan terus terbatal ataupun terus dibubarkan? Tidak. Bagi kes syarikat persendirian ini, itulah kelebihan dia. Walaupun ada yang meninggal, tetapi masih lagi boleh diteruskan. Jelas kat situ? Okey, kita teruskan lagi dengan yang ketiga, iaitu hal ehwal syarikat dirahsiakan. Apa yang dikatakan hal ehwal syarikat dirahsiakan? Okey, syarikat ini biasanya orang nak tengok sangat, yang orang paling nak tengok sangat prestasi dia. Macam mana kita nak tengok prestasi syarikat? Sama ada prestasi dia bagus ataupun tidak. Dari segi apa kena tengok? Iaitu dari segi laporan keuangan dia. So laporan keuangan dia. Itu kita nak tahu sama ada perniagaan tersebut adalah prestasi perniagaan adalah bagus ataupun tidak. Okey. Kalau untuk kes syarikat persendirian, hal ehwal dia maksudnya, tadi cikgu dah cakap kan, laporan keuangan ini dia tidak akan dedahkan. Dia tidak dedahkan kepada
tidak didedahkan kepada orang awam. So, maksudnya orang awam ataupun orang selain daripada yang dalam syarikat tersebut tak tahu. Tak akan tahu. Sebab tu dikatakan hal ehwal syarikat dirahsiakan. So, contohlah disebabkan COVID ni, syarikat dia mengalami kerugian sahaja. Contoh dah mana masuk bulan ketiga dah mengalami kerugian. Walaupun dia mengalami kerugian, tak ada siapa yang akan tahu kecuali pemegang share dengan pemegang share dia dan juga pekerja-pekerja dia. Sebab apa? Sebab dia rahsiakan kepada orang luar. Okey, yang seterusnya, pengurusan yang sistematik. Apa yang dikatakan pengurusan yang sistematik? Pengurusan yang sistematik ini maksudnya perniagaan ini beroperasi secara lebih efisien sebab ramai. So ramai yang menyertai, maksudnya ramai yang membeli share. So ramai yang ada kepakaran masing-masing. Dia diuruskan oleh ahli-ahli profesional sebab ramai ahli. So ada ramai lah juga dalam kalangan, mungkin salah seorang ataupun ramai segelintir daripada pemegang share tersebut adalah golongan-golongan profesional. Itu dikatakan disebabkan oleh golongan-golongan tersebut, jadinya pengurusan syarikat dia akan lebih efisien dan juga sistematik. Okey, modal yang besar. Okey, yang last sekali adalah modal yang besar, kelebihan dia. Kenapa dikatakan modal yang besar? Apa yang dikatakan dengan modal yang besar? Okey, sebab apa? Kalau kat sini kita tengok, kalau pemilikan dia adalah 1 sehingga 50 orang. So contohlah dalam perniagaan ataupun syarikat tersebut memang semua full, kuota dia memang full. Ada semua 50 pemegang share. Kalau 50 pemegang share, contoh dia, setiap orang itu melaburkan 10,000. Contoh ni sikit lah kan. Contohlah, cikgu bagi contoh saja. Kalau dah laburkan seorang 50,000, bayangkan jika 50 yang ada di dalam perniagaan tersebut. Dah jadi berapa? Maksudnya makin bertambah, makin besar nak dibandingkan dengan okey, sebelum ni kita belajar ada milikan tunggal kan. So kalau milikan tunggal, contohlah, kan dia seorang-seorang sahaja. So kalau seorang sahaja, contoh dia laburkan 100,000 sahaja. So masih lagi tak boleh nak mengatasi siapa ataupun ahli yang melabur untuk syarikat persendirian. Ini lagi besar daripada 100,000. Jelas dekat sini kenapa dikatakan modal yang besar untuk kelebihan. Kelebihan syarikat persendirian. Kita tengok pula untuk kekurangan dia. Kita macam manusia lah kan. Macam diri kita sendiri, setiap orang ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing. Okey, kita tengok pula dari segi kekurangan syarikat persendirian. Yang pertama adalah pengurusan yang kompleks. Apa yang dikatakan pengurusan yang kompleks? Okay, pengurusan yang kompleks ni proses dia, maksudnya pengurusan dia, proses untuk menubuhkan syarikat tu rumit. Sebab apa tadi cikgu jelaskan sebelum ni, di slide yang sebelum ni, dia melibatkan banyak peraturan, banyak benda, maksudnya banyak yang dia perlu patuhi. Contoh bilang kan, tak boleh melebihi 50 orang dan juga dia mesti menghantar banyak borang, perlu diisi oleh semua pemilik share. Maksudnya banyaklah proses dia. Jadinya dia menjadikan pengurusan tu lagi kompleks. Okey, yang seterusnya, yang kedua adalah dari segi beban cukai yang tinggi. Apa yang dikatakan beban cukai yang tinggi? Beban cukai yang tinggi ni sama juga macam kes tadi. Maksudnya dia perlu menjelaskan dia perlu membayar. Okey, kat sini untuk syarikat, dia perlu menjelaskan ataupun membayar ataupun menanggung cukai syarikat. Cukai pendapatan syarikat. So, jika makin banyaklah pendapatan syarikat tersebut, syarikat mestilah dia punya keuntungan tu banyak. Sebab apa? Berdasarkan modal dilaburkan. Modal dilaburkan pun banyak. So, bila modal dilaburkan banyak, keuntungan pun banyak. Jadinya, cukai itu akan dikenakan terhadap pendapatan syarikat. Kalau makin banyak pendapatan, makin banyaklah cukai dia. Sebab tu dia kata beban cukai yang tinggi. Sebab makin banyak dia punya pendapatan, makin banyak cukai. Jadinya makin terbebanlah untuk membayar cukai tersebut. Okey, yang seterusnya, share sukar dipindah milik.
Apa yang dikatakan share sukar dipindah milik? Okay, dekat sini cikgu nak terangkan. Kalau untuk syarikat persendirian tadi, dia dah cakap untuk setiap, kalau share sukar dipindah milik ni, maksudnya sukar untuk dipindahkan kepada orang luar. Maksudnya orang luar tak boleh dipindahkan sebarangan. Kepada orang luar. Kenapa? Sebab kalau untuk berlakunya pemindahan, contohnya ada yang nak menjual share. Kalau dia nak jual share kepada orang luar, dia perlu mendapatkan persetujuan daripada pemegang share yang lain. Dia tak boleh terus jual sahaja. Dia bukan macam syarikat awam. Kejap lagi cikgu akan terangkan tentang syarikat awam. Kalau syarikat ini kan, dia dimiliki oleh orang persendirian. Bukan orang awam, maksudnya bukan semua yang boleh memiliki share ini. Hanya orang persendirian sahaja, bukan orang awam, maksudnya bukan orang kat luar sana. So, kalau kes ini, dia sukar dipindah milik. Sebab apa? Contoh seorang nak jual, so kena dapatkan persetujuan. Kalau dalam perniagaan tersebut terdapat 50, dia gunakan, maksudnya kota dia memang cukup 50 orang yang ada pemegang share. So, contohnya seorang nak jual. So, dia perlu mendapatkan lagi persetujuan daripada 49 pemegang share. Itu dikatakan sebab sukar dipindah milik. Seterusnya, bilangan pemegang share terhad. Terhad kerana apa? Nak dibandingkan dengan awam. Ini lagi terhad lah sebab dia 1 sehingga 50 sahaja, tak boleh lebih. Kalau nak kalau nak letak ataupun nak daftarkan di bawah syarikat persendirian. Kalau nak daftar di bawah syarikat persendirian, tak boleh lebih daripada 50. Seterusnya, pemilikan dan pengurusan terpisah. Apa yang dikatakan pemilikan dan pengurusan terpisah? Dekat sini cikgu akan terangkan. Pemilik, cikgu dah cakap tadi, pemilik dia akan melantik siapa? Pengarah, ahli pengarah. Pemilik dia akan melantik pengarah. Kenapa dilantik pengarah? Sebab pengarah inilah yang akan menjalankan segala urusan. So dia akan menjalankan urusan perniagaan. Maksudnya dia handle. Dia uruskan perniagaan tersebut. So dekat sini nak tunjukkan pemilik dan pengarah ini terpisah kerana sebab apa? Pemilik orang yang lain, dia pemilik ni akan melantik pengarah. So mestilah dilantik orang lain. Sebab tu dikatakan pemilik dan pengurus, maksudnya pemilik tidak menjalankan urusan. Tidak menjalankan urusan yang terlibat dalam perniagaan tersebut. Dia akan diuruskan oleh pengarah. Sebab itu dikatakan pemilik dan pengurusan terpisah. Sebab apa? Segala urusan pengurusan diuruskan oleh pengarah. Jelas kat situ. Last sekali, salah guna kuasa oleh lembaga pengarah. Apa yang dikatakan salah guna kuasa oleh lembaga pengarah ni? Kat sini kita nak jelaskan tentang apabila berlaku penyalahgunaan kuasa ataupun kecuaian daripada siapa? Daripada lembaga pengarah. Apabila dia ada membuat kesilapan ataupun penyalahgunaan kuasa, kecuaian, dia akan mengakibatkan perniagaan. Dia akan mengakibatkan perniagaan dia. Perniagaan akan menanggung kerugian. Perniagaan akan menanggung kerugian disebabkan oleh siapa? Salah guna kuasa oleh lembaga pengarah. Jelas kat situ? Cikgu harap semua jelas ya kat situ. Teruskan lagi dengan kelebihan syarikat awam. Kelebihan syarikat awam. Yang pertama adalah liability yang terhad. Apa yang dikatakan liability yang terhad sama juga macam kes tadilah. Kes untuk kelebihan syarikat persendirian. Jika dilaburkan 100,000, dilaburkan 100,000 dan dikatakan syarikat itu muflis contohnya. Syarikat itu muflis. Dan bila syarikat itu muflis, dia hanya akan menanggung kerugian terhadap modal yang dilaburkan sahaja. Tidak boleh lebih daripada itu. So kalau laburkan 10,000, so 100,000 sahajalah. Tidak boleh lebih daripada itu. Itu katakan liability yang terhad. Baguslah untuk kita. So tak perlulah kita gunakan harta kita ada. Maksudnya tak perlu untuk menanggung keseluruhan kerugian. Hanya menanggung terhadap modal yang kita laburkan sahaja. Yang seterusnya dari segi jangka hayat perniagaan berterusan. Sama juga kes untuk syarikat persendirian. Jangka hayat juga dia
terusan. Yang ini lagi lah dalam bilangan bilangan dia 1 sehingga tiada had maksimum. So dia tiada had maksimum. So contoh dia adalah ahli pemegang, maksudnya pemegang share dia 1 sehingga 150. Disebabkan kes COVID sekarang ni, ramai contoh syarikat ini ramai pula dah yang positif. So ramai yang positif dikatakanlah pula setakat hari ini sudah melibatkan 15 orang. Contoh cikgu, 15 orang dah yang meninggal dunia disebabkan COVID-19. So 15 orang. So ada lagi berapa? Maksudnya ni, so dia punya jumlah yang selebihnya lagi tu akan boleh lagi meneruskan boleh meneruskan perniagaan. Dia tak akan menutup ataupun membubarkan perniagaan tersebut disebabkan oleh jumlah 15 yang telah meninggal dunia tadi. Contohnya ini yang meninggal dunia, ada yang menarik diri, ada yang tidak siuman. Maksudnya kalau ada yang kes-kes tersebut berlaku, syarikat tersebut tidak perlu dibubarkan. Dia boleh meneruskan dengan baki ataupun balance ataupun jumlah baki pemegang share yang lain. Okey, seterusnya modal yang lebih besar. Okey, modal yang lebih besar ini lagi besar daripada syarikat persendirian. Sebab contoh tadi, ini ada 150 orang. Kalau 150 orang, so kalau dah laburkan satu orang 10,000, dah berapa dah kan? Sebab tu katakan modal yang lebih besar. Sebab apa? Dia gandaan untuk jadi seorang nak dibandingkan dengan yang syarikat persendirian tadi hanya setakat 50 orang sahaja. Yang ini jumlah dia boleh lebih. So makin banyak ataupun makin besar modal yang dia ada. Itu kelebihan dia. Okey, yang seterusnya, prestasi perniagaan yang jelas. Okey, apa yang dikatakan prestasi perniagaan yang jelas? Kat sini cikgu nak terangkan kenapa dikata prestasi perniagaan yang jelas. Apa itu prestasi? Prestasi sebenarnya kita nak tengok prestasi perniagaan tersebut, kita hanya perlu melihat kepada laporan. Okay, kita hanya perlu melihat laporan kewangan sahaja. Nak tengok prestasi perniagaan, senang je. Kita tengok kepada laporan kewangan dia. Sama ada laporan kewangan dia tunjukkan untung atau rugi. Kalau untung je memang bagus sangat. Maksudnya baguslah prestasi syarikat dia. Sangat memberangsangkan. Kalau ada macam rugi je memanjang, memang tak baguslah prestasi syarikat dia. Okey, apa yang dikatakan prestasi syarikat yang jelas? Disebabkan oleh laporan keuangan. Okay, laporan keuangan untuk syarikat awam, dia perlu dedahkan. Ingat dia perlu dedahkan kepada orang awam. Orang awam akan tengok dia punya laporan kewangan. Sebab apa? Pembeli dia pun pembeli dia tadi ataupun pemegang share dia adalah orang awam. So orang awam berhaklah tahu dia punya laporan keuangan. So orang awam berhak tahu. Dia memang perlu tahulah sebab nak tahulah prestasi syarikat ataupun perniagaan tersebut bagus ataupun tidak. Sebab tu dia kata, okey, sebelum didedahkan dia perlu diaudit. Dia perlu diaudit terlebih dahulu. Sebab tu dia kata jelas. Sebab dia dah melalui proses audit ni. Audit ni dia akan cek sama ada ke mana kesilapan ataupun betul ke tak laporan yang disediakan. Sebab tu dia kata jelas. Cikgu harap semua pelajar jelas tentang prestasi perniagaan yang jelas ini. Teruskan lagi dengan pengurusan yang sistematik. Apa yang dikatakan dengan pengurusan yang sistematik? Okey, pengurusan yang sistematik ni maksudnya pengurusan secara korporat menjadikan perniagaan beroperasi secara efisien. Dia akan beroperasi secara efisien. So, kenapa kalau dia ni? Maksudnya hal ini demikian kerana perniagaan diuruskan oleh kumpulan ahli yang profesional. Kalau ahli profesional yang menguruskan perniagaan ataupun yang menguruskan perniagaan tersebut, maka dia punya sistem pengurusan dia akan lebih sistematik, akan lebih teratur. Sebab apa? Mereka adalah ahli profesional. Seterusnya adalah share mudah dipindah milik. Berbeza dengan syarikat persendirian tadi. Syarikat awam, share dia mudah, kat sini cikgu highlightkan, mudah dipindah milik.
Kenapa dikatakan mudah dipindah milik? Kerana apa? Dia hanya perlu pindah milik di dalam mana? Di dalam bursa saham. Pernah dengar tak perkataan bursa saham? Mesti pernah dengar kan? So, dia akan dia akan dipindahkan di dalam bursa saham. So, sesiapa yang nak membeli ataupun nak menjual share dia boleh masukkan ataupun masukkan di dalam bursa saham sahaja. Dia tidak perlu mendapatkan persetujuan daripada ahli pemegang share yang lain. Tidak seperti syarikat persendirian tadi. Syarikat persendirian dia perlu mendapatkan persetujuan daripada ahli pemegang share. Kalau yang ini tak perlu. Hanya perlu nak pindah milik, maksudnya nak digantikan, nak pindah milik dengan orang lain, nak jual share kita, nak beli share. Kita hanya perlu tengok dekat dalam bursa saham sahaja. Untuk syarikat awam. Senang. So tak payah nak dapatkan persetujuan dulu. Yang ini lagi mudah. Seterusnya, kita akan pergi untuk slide yang terakhir, iaitu kekurangan syarikat awam. Tadi dah tengok kekurangan untuk syarikat persendirian. Sekarang ni kita tengok pula kekurangan syarikat awam. Dia hanya ada terdapat beberapa yang samalah dengan syarikat persendirian. Ada yang sama. Okey. Yang pertama ini lagi sama je. Proses penubuhan yang rumit. Sebab apa? Dia melibatkan peraturan yang perlu dipatuhi. Okey, ini cikgu dah jelaskan sebelum ni. Okey, pengurusan yang kompleks pun sama. Sebab apa? Dia akan jadi dia adakan banyak operasi yang rumit. Sebab apa? Syarikat itu makin besar. So makin besar, dia banyaklah bahagian-bahagian dia. So makin banyak kita perlu uruskan. So kita perlukan pekerja-pekerja mahir untuk mengendalikan dan pekerja-pekerja yang berkelayakan untuk mengendalikan operasi-operasi yang terdapat di dalam syarikat kita. Sebab tu dijadikan pengurusan itu lagi kompleks. Seterusnya, beban cukai yang tinggi. Sama juga, ia akan melibatkan cukai pendapatan syarikat. Cukai pendapatan syarikat. Sama juga kes tadi. Yang ini, so kalau pendapatan tu tinggi, so jadinya cukai pendapatan syarikat juga tinggi. Sebab tu dikata beban. Maksudnya membebankan nanti. Dia akan memberikan beban kepada syarikat tersebut. Seterusnya, kalau beza dengan syarikat persendirian tadi, yang ini tiada kerahsiaan. Kenapa dikatakan tiada kerahsiaan? Tiada kerahsiaan ni kerana apa? Segala hal ehwal dalaman, maksudnya dalaman syarikat, hal ehwal dalaman syarikat, dia akan dedahkan kepada ataupun diketahui umum. Sebab apa? Tadi kan cikgu dah cakap, laporan ini untuk laporan kewangan. Laporan kewangan bagi syarikat awam. Okey, laporan kewangan bagi syarikat awam dia akan dedahkan. Dia akan dedahkan. Kepada siapa? Kepada orang awam. Sebab apa? Dia punya pemilik share adalah orang awam. Sebab tu dikatakan tiada kerahsiaan. So, tiada kerahsiaan, tak ada rahsia lah. Semua kan kita nak tahu prestasi perniagaan hanya melalui kita tengok sahaja laporan kewangan. So, kalau orang dah tahu laporan kewangan kita, tak ada lagi lah rahsia sama ada perniagaan kita tu bagus atau tidak. Prestasi maksudnya makin bagus ataupun makin merundum. Maksudnya tak adalah, orang akan tahulah. Okey, sentiasa mengalami kerugian sahaja sepanjang tahun tu. So, itu dikatakan tiada kerahsiaan. Seterusnya, pemilikan dan pengurusan terpisah. Sama juga macam kes tadi, syarikat persendirian. Pemilik ni akan melantik pengarah. So, akan melantik pengarah. Pengarah ni dia akan buat apa? Dia akan membuat segala urusan di dalam perniagaan tersebut. Dia akan menguruskan. Dia akan menguruskan segala urusan perniagaan. So, dia yang akan mengendalikan perniagaan. Maksudnya dia akan menguruskan, menjalankan perniagaan tersebut. Pemilik ini hanya melantik ini saja. Bila dia melantik ni, kena ingat tadi, dalam mesyuarat agung tahunan. Bila ada mesyuarat agung tahunan, dia akan melantik beberapa ahli lembaga pengarah. So, ahli lembaga pengarah inilah yang akan menguruskan perniagaan. Sebab itu dikatakan pemilik dan pengurusan terpisah. Sebab pemilik tidak menjalankan urusan pengurusan. Dia hanya melantik pengarah. Seterusnya, salah guna kuasa oleh lembaga pengarah. Ini sama jugalah macam kes tadi. Syarikat persendirian.
Maksudnya bila ada penyalahgunaan kuasa oleh lembaga pengarah. Maksudnya lembaga pengarah ni menyalahgunakan kuasa dia. So dia akan efek siapa? Dia akan beri kesan kepada siapa? Dia akan memberi kesan kepada syarikat ataupun perniagaan. So contoh kalau disebabkan oleh kesalahan ataupun kecuaian lembaga pengarah, perniagaan akan menanggung kerugian. Perniagaan akan menanggung kerugian. Setakat itu sahaja untuk hari ini. Kita dah tengok bagi topik yang hari ini kita belajar untuk topik pemilikan perniagaan, iaitu syarikat berhad menurut Syekh. Kena ingat balik, dia ada dua, iaitu syarikat persendirian dan juga syarikat awam. Cikgu harap semua pelajar dapat memahami topik pada hari ini dan juga dapat membuat ulang kaji atau membuat pembacaan. Sekarang ni kan kita belajar secara online ataupun secara alam maya. So, semua pelajar dapat akses kepada internet. So, gunakan peluang yang ada ini dengan sebaik mungkin untuk mencari maklumat tambahan, untuk menambahkan ilmu lagi tentang tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Okey, untuk sebarang pertanyaan boleh tanya cikgu selepas ini. Cikgu akan masukkan latihan di dalam Google Classroom masing-masing. So, awak boleh cek Google Classroom masing-masing setelah kelas ini tamat. Okey, terima kasih kepada semua pelajar yang telah menyertai ataupun telah hadir ataupun telah menonton video pengajaran kita pada hari ini. Cikgu harap pada minggu hadapan, cikgu minta semua pelajar untuk bersedia tentang topik baru. Maksudnya subtopik yang baru masih lagi di bawah modul 1, tapi topik baru iaitu tata cara penubuhan setiap pemilikan perniagaan. Macam mana kita nak buat, kita nak tahu ataupun macam mana cara ataupun proses untuk kita membuat penubuhan setiap pemilikan perniagaan yang kita belajar minggu lepas, 3 tu. Maksudnya yang kita belajar selama ni, yang pertama pemilikan tunggal, yang kedua adalah perkongsian dan yang last kali syarikat berhad menurut Syekh. Macam mana kita nak tahu tata cara dia? Okey, terima kasih semua. Cikgu harap ilmu yang cikgu sampaikan ini bermanfaat kepada semua pelajar. Assalamualaikum.